Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembelajaran dari rumah tahun 4 Pendidikan Kesihatan. Hari ini kita akan melihat dua topik. Topik yang pertama ialah kebersihan diri. Kita akan melihat cara penjagaan diri. Dan topik yang kedua ialah menghargai diri di mana pengurusan emosi akan ditekankan. Topik 1. Kebersihan diri. Kebersihan diri sangat dituntut dalam setiap agama. Ini kerana ia mencerminkan peribadi seseorang yang pembersih. Ia juga untuk mengelakkan diri daripada terkena sebarang penyakit. Kebersihan diri yang akan saya tekankan pada hari ini ialah ketika kedatangan haid bagi perempuan dan kedatangan ihtilam bagi lelaki. Adalah normal bagi seorang perempuan memakai tuala wanita ketika kedatangan haid. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil ketika menguruskan tuala wanita. Langkah yang pertama ialah kerap tukar tuala wanita jika pendarahan yang banyak. Perlu diingatkan, anda haruslah tukar tuala wanita setiap 2 hingga 3 jam sehari. Ini untuk mengelakkan masalah bau yang kurang enak dan jangkitan kuman pada kemaluan wanita. Yang kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Tong sanitari disediakan di setiap sekolah dan tandas-tandas awam. Akan tetapi, sekiranya tiada tong sanitari, anda harus buang tuala wanita ke dalam tong sampah. Anda digalakkan untuk mencucinya sebelum membungkus dengan plastik atau kertas dan membuangnya ke dalam tong sampah. Ini untuk mengekalkan kebersihan sekeliling dan mengelakkan tersebarnya bau yang kurang enak. Yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Ini untuk menjaga kebersihan tangan daripada kuman yang terdapat pada tuala wanita. Pastikan tangan dicuci bersama sabun dengan bersih. Yang keempat, mandi dan membersihkan diri. Ketika kedatangan haid, mandi dan membersihkan diri sangat digalakkan untuk mengekalkan kesegaran dan kebersihan seseorang. Apabila kita berasa segar dan bersih, kita akan lebih yakin dan bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian tanpa perlu risau akan keadaan yang sedang haid. Oleh itu, kerap mandi dan bersihkan diri. Informasi, tandakan tarikh kedatangan haid pada kalender agar kamu mengetahui dan bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Ini amat digalakkan agar semua wanita bersedia bukan sahaja dengan keperluan harian ketika kedatangan haid seperti tuala wanita, tetapi juga agar bersedia dari segi emosi, rohani dan juga fizikal. Bagi lelaki, kedatangan ihtilam pula berlaku semasa tidur, iaitu semasa anda tidak sedar. Apa yang perlu dilakukan sekiranya anda mengalami ihtilam? Perkara pertama ialah menukar baju. Ini kerana air mani yang keluar dikategorikan sebagai najis. Oleh itu, pakaian yang dipakai mahupun cadar yang digunakan semasa tidur perlu dibersihkan dahulu secara berasingan sebelum dibasuh bersama pakaian lain di dalam mesin basuh. Yang kedua, mandi dan membersihkan diri. Setiap lelaki yang mengalami ihtilam perlu mandi dengan bersih untuk memastikan tiada najis atau kekotoran daripada air mani di badan. Ini juga disebut sebagai mandi hadas besar bagi mereka yang beragama Islam. Yang ketiga, membasuh dan menukar cadar. Sama seperti langkah 1, setiap pakaian atau cadar yang terkena air mani perlu ditukar dan dibersihkan secara berasingan. Yang keempat, menjaga kebersihan pakaian dalam. Pakaian dalam perlulah bersih dan kering untuk mengelakkan penyebaran kuman pada zakar dan kawasan sekeliling. Seterusnya, topik menghargai diri. Sebagai seseorang yang akan meningkat dewasa, perubahan pada diri anda mungkin akan menyebabkan anda berasa rendah diri dan kurang yakin. Elakkan pemikiran yang negatif seperti ini. Tetapi, berbanggalah dengan diri anda dan ketahuilah setiap apa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Mari kita hayati cerita Hafiz. Hafiz menyedari akan perubahan yang berlaku pada dirinya selepas akil baligh. Mukanya ditumbuhi jerawat, berat badan dan ketinggiannya juga bertambah. Walau bagaimanapun, Hafiz menerima perubahan tersebut secara positif. Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat? Seringkali Aina, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Betul tindakan kamu itu Hafiz.
Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal yang berlaku dengan hati yang terbuka. Kita juga perlu mengamalkan pertuturan yang bersopan. Saya perlu berpakaian kemas dan tampil menarik untuk menambahkan keyakinan diri. Selain itu, saya juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan serta sentuhan dengan rakan-rakan. Betul Hafiz? Dengan cara itu, kamu akan lebih dihormati oleh rakan-rakan. Pemikiran positif yang ditunjukkan Hafiz dapat mengukuhkan kestabilan emosinya di samping meningkatkan keyakinan dirinya. Dengan pemikiran yang positif ini, Hafiz dapat teruskan aktiviti harian seperti biasa tanpa menganggap perubahan yang berlaku sesuatu yang memalukannya. Oleh itu, jadilah seperti Hafiz yang sentiasa berlapang dada, berfikiran positif dan berkelakuan baik sesama rakan-rakan. Tanya diri anda, apakah tindakan kamu sekiranya rakan baik kamu mengejek murid yang berjerawat, tinggi dan berbadan besar seperti Hafiz? Adakah kamu turut mengejek mereka? Atau adakah kamu menasihati rakan baik kamu untuk menghentikan perbuatannya itu? Tepuk dada, tanya selera. Oleh itu, sentiasalah menjaga tutur kata dan berbuat baiklah kepada semua orang. Sekian sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan mengenai topik ini, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Semoga berjumpa lagi dan terima kasih.